Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kepada semua pelajar tingkatan 5 SS2. Cikgu doakan semua murid tingkatan 5 SS2 sihat sihat. Kemudian semuanya sudah bersedia untuk belajar dengan cikgu hari ini, iaitu macam biasa mata pelajaran bahasa Melayu bermula pada jam 1 tengah hari hingga 2 petang. Jadi cikgu yakin dan cikgu percaya bahawa semua murid cikgu sekarang ini berada di rumah masing-masing dan sedang menunggu untuk belajar bahasa Melayu. Jadi sekali lagi cikgu nak mengambil kesempatan ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada semua murid tingkatan 5 SS2 yang beragama Islam. Baiklah. Hari ini 17 hari bulan 5 2021 hari Isnin sudah seminggu kamu bercuti. Hari ini kamu kena terus belajar kamu kena sambung belajar semula bahasa Melayu, iaitu satu mata pelajaran yang wajib lulus untuk kamu melayakkan dapat sijil SPM nanti. Untuk hari ini tajuk yang akan kamu belajar iaitu indahnya kejujuran. Buku teks muka surat 208 hingga 209. Jadi sebelum itu cikgu minta semua murid pastikan ada buku teks ini. Sebab apa? Hari ini kita akan belajar menggunakan buku teks. Kemudian kamu buka muka surat 208 yang ni hingga 209 yang ini. Okey. Jadi hari ini kita belajar berkaitan dengan indahnya kejujuran, iaitu novel. Novel. Manakala kemahiran hari ini ialah kemahiran mendengar dan bertutur. Jadi kamu mendengar rakaman cikgu dan juga cikgu akan membaca, kamu mendengar. Itu kemahiran. Bertutur itu kalau cikgu minta kamu buat rakaman secara bunyi suara, barulah kamu hantar pada cikgu. Baik, manakala untuk standard kandungan 1.8 mengulas sesuatu perkara, isu atau topik. Itu dia punya standard kandungan. Manakala untuk standard pembelajaran pada hari ini 1.8.2 merumus dan menilai kekuatan dan kelemahan karya secara kritis dengan menggunakan ayat yang dramatis. Manakala untuk objektif pembelajaran hari ini, pada akhir pengajaran dan pembelajaran nanti, cikgu mengharapkan kamu dapat dua objektif pembelajaran, yang kamu kena dapat. Pertama, menceritakan perwatakan watak sampingan. Kedua, kamu dapat menerangkan pengajaran yang terkandung dalam petikan novel. Jadi cikgu harap kamu dapat memberi kerjasama untuk PDPR pada hari ini. Kemudian media yang kita gunakan, iaitu kita gunakan buku teks. Pastikan semua murid ada buku teks tau. Ada buku teks dan kamu juga boleh gunakan handphone nanti untuk menghantar jawapan kepada cikgu lah. Kemudian kita ada juga kebatnya iaitu
Selepas kamu baca nanti, kamu kena ingat, ya. Kemudian kamu kena memahami dan kamu kena mencipta. Mencipta itu maksudnya ialah menciptalah jawapan tu nanti. Nah, jadi itu antara pembelajaran, ya, isi yang berkaitan dengan PDPR kita pada hari ini. Okey, aktiviti yang pertama, ya. Aktiviti yang pertama cikgu minta kamu semua sudah bersedia, ya. Kamu semua sudah bersedia dengan buku teks, ya. Bersedia dengan buku teks. Okey, arahan yang pertama mudah saja. Baca petikan novel dengan teliti, kemudian kenal pasti perwatakan watak yang terdapat dalam petikan tersebut. Senang saja. Perwatakan watak ni kamu tengoklah, ya. Kamu tengok nama orang ni, nama watak orang ni siapa dia. Okey, tengok bahan satu dahulu. Jom kita baca sama-sama lah. Kamu baca, cikgu baca. Okey, tajuknya ialah Antara Nikmat Hidup dengan Cabaran. Sedutan novel 1, Silir Daksina, Nizar Parman. Baiklah, sedutan novel 1, Silir Daksina, Nizar Parman, ya. Sepanjang perjalanan ke pekan, tiada sebutir perkataan pun yang keluar dari mulut si Hua. Hanya Tauke Ong yang rancak bercakap. Tidak pula dia menyebut tentang anak gadisnya yang sejak tadi membisu di tempat duduk belakang. Tidakkah dia mahu memperkenalkan anaknya itu kepadanya? Berapa lama Haikal di sini? Tak pasti lagi, Pakcik. Mungkin sehingga keputusan STPM diumumkan. Saya ni hendak berehat-rehat di sini. Tukar angin, jawab Haikal. Baguslah kalau begitu. Haikal, kampung ini kampung Haikal juga. Pakcik harap Haikal akan berasa selesa tinggal di sini. Lagipun banyak perkara yang akan Haikal uruskan di sini. Kini sudah sampai masa untuk Haikal meneruskannya. Segala-galanya akan Pakcik serahkan kembali kepada Haikal, ujar Tauke Ong. Apa pula yang perlu diuruskannya? Apa pula yang harus aku teruskan? Bunyinya agak berat, bisik hati Haikal. Apa perkaranya, Pakcik? Selama ini, Pakciklah yang diamanahkan oleh arwah ayah kamu untuk mengerjakan semua tanahnya di baruh dan di belakang rumahnya yang telah ditanami pokok kelapa sawit. Cuma tanah yang Pakcik duduki sekarang sahaja yang masih kekal dengan pokok-pokok getah. Nanti Pakcik serahkan buku bank yang dibuka oleh arwah ayah Haikal atas nama kamu. Tidak diduga sama sekali. Rupa-rupanya arwah ayahnya ada meninggalkan sesuatu untuknya. Betapa seharusnya dia mengucapkan terima kasih kepada Tauke Ong yang telah menjaga amanahnya. Terima kasih banyak, Pakcik. Tak tahulah saya hendak membalas budi baik Pakcik dan keluarga, kata Haikal. Ini amanat arwah ayah awak, Haikal. Sebagai orang yang diberikan kepercayaan, Pakcik akan melaksanakannya. Bukan sedikit jasa arwah ayah Haikal kepada keluarga Pakcik. Hutang budi yang tidak akan terbayar sehingga kami mati, jelas Tauke Ong. Sumber dipetik dan diubah suai daripada Nizar Parman, Silir Daksina, halaman 154 hingga 156 2010, Utusan Publication dan Distributors. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada bahan 2. Ya, bahan 2 cikgu nak kamu baca sama-sama dengan cikgu. Sebutan novel 2, Lieutenant Adnan Wirabangsa, Abdul Latif Talib.
Kami lebih sayang akan diri kami daripada mengikut kemahuan kamu. Jawab Budin, lagipun perlawanan tinju itu tidak mengikut peraturan yang sebenarnya. Kami mahu dianjurkan secara adil. Jangan paksa kami bermusuhan kerana kami sudah menjadi sahabat, kata Adnan pula. Semaun seolah-olah hilang sabar dan cuba mengugut kedua-dua jago itu. Aku akan kerjakan kamu, katanya. Apabila kami bersatu, tidak sesiapa boleh kalahkan kami, balas Budin pula. Samaun nampak gemetar dan keluar dari gelanggang dengan rasa kecewa. Mereka yang menonton juga bersurai dan meninggalkan tempat tersebut dengan penuh kehampaan. Keesokan harinya, orang ramai yang berkumpul di warung Pak Samad bercerita tentang perlawanan tinju antara Budin dengan Adnan itu. Kebetulan Husin, ayah Budin dan Pak Saidi ada di situ. Kedua-dua orang tua itu kelihatan terkejut mendengarnya. Anak Pak Husin dan anak Pak Saidi itu memang degil. Kedua-duanya nak jadi sangsing dalam kampung. Apa nak jadi budak-budak itu apabila dah besar nanti, kata Samuri marah-marah. Beberapa hari yang lepas, buah rambutan di belakang rumah aku dicuri budak-budak. Aku agak mereka yang punya kerja, Pak Husin dan Pak Saudi, tolong ajar budak-budak itu. Anak kita biarkan kurang makan, asalkan jangan kurang ajar, kata Dolah, ayah Semaun pula. Pak Husin dan Pak Saudi berpandangan sesama sendiri. Kedua-duanya berasa malu kerana orang ramai sedang memperkatakan perihal anak mereka. Pak Husin paling malu. Dia terus keluar dari warung lalu bergegas pulang ke rumahnya. Tanpa banyak soal, Pak Husin membelasah Budin. Tetapi berlainan pula dengan Pak Saidi. Apabila sampai di rumah, dia memanggil Adnan lalu bertanya, benarkah kamu bertinju dengan Budin? Anak kawan baik ayah. Mereka suruh kami bertinju, tetapi kami tidak bertinju. Oleh itu ada yang sakit hati. Lalu memberitahu orang ramai kami bertinju, jawab Adnan terus terang. Benarkah begitu? Tanya Pak Saidi pula. Kalau kami bertinju pada yang bengkak dan berdarah, pasti ada yang bengkak dan berdarah. Ayah, tengoklah badan saya ni. Tak ada kesan-kesan, tak ada kesan apa-apa pun. Jawab Adnan sambil membuka bajunya. Namun begitu, Pak Saidi masih belum berpuas hati. Bertanya lagi. Benarkah kamu mencuri buah rambutan $4? Kawan-kawan ada mengajak saya mencurinya, tetapi saya tidak mahu. Lagipun di dusun kita ada buah-buahan, jawab Adnan. Barulah Pak Saidi nampak senang lalu berkata, sekiranya kami bergaduh, mencuri ataupun buat perangai, tak senonoh ayah akan rotan kamu. Saya sentiasa ingat pesan ayah, ujar Adnan. Ya, sumber ini dipetik dan diubah suai daripada Abdul Latif Talib, Lieutenant Adnan, Wirabangsa, halaman 91, 92, 2014. Mika Cemerlang Sendirian Berhad. Ya, jadi cikgu minta kamu, ya, kamu sudah mendengar, cikgu baca kedua-dua novel ini. Kemudian cikgu minta kamu pula selepas ini kamu membaca kedua-dua novel ini, ya. Novel satu iaitu novel Sili Daksina Nizar Parman
dan novel yang kedua iaitu novel Lieutenant Adnan Widabangsa Abdul Latif Talib. Ya. Okey, selesai cikgu dah baca dan juga kamu telah mendengar ya kedua-dua bahan novel ini. Baiklah. Seterusnya kita akan pergi kepada aktiviti yang ketiga. Ya, cikgu minta semua murid jawab nanti senaraikan watak-watak yang terdapat dalam bahan yang dibaca. Okey, cikgu nak kamu senarailah ya nama watak-watak yang ada di dalam ini ya. Contoh dia watak apa? Watak Haikal ya. Kemudian watak apa lagi? Watak selain pada Haikal dia ada watak Haikal, watak Adnan ya. Jadi kamu senaraikan watak-watak yang terdapat dalam bahan yang dibaca ya. Jadi kedua-dua bahan inilah bahan 1 dan juga bahan 2 ya. Jadi sini kamu bagi 6 sahaja watak-watak yang terdapat dalam bahan yang dibaca. Nah, kemudian yang kedua pula ya, kekuatan sesebuah novel terletak pada watak sampingan. Bersetujukah anda dengan pernyataan tersebut ya? Jadi kamu kena tahu apa itu watak sampingan dan kamu cuba fahami soalan ini. Kekuatan sesebuah novel terletak pada watak sampingan. Bersetujukah anda? Kalau kamu kata betul, watak sampingan ini mempunyai kekuatan yang tersendiri ya. Kalau kamu kata ya, kamu bagilah jawapan kamu di sini ya. Jawapan kamu itu ialah jawapan dalam bentuk keban ya. Baiklah. Kemudian soalan yang ketiga ya. Tauke Ong merupakan seorang lelaki yang memiliki sikap yang wajar dicontohi. Okey, huraikan perwatakan Tauke Ong berdasarkan petikan yang diberi ya. Jadi cikgu nak kamu tengok balik watak Tauke Ong ni dalam novel Silir Dak Sinar ya. Jadi dalam itu ada perwatakan Tauke Ong ya. Okey, Tauke Ong dan dia minta contoh ataupun bukti. Okey, contoh dia di sini ya. Contoh cikgu bagi ya. Okey, Tauke Ong merupakan seorang lelaki yang memiliki sikap yang wajar dicontohi. Huraikan perwatakan Tauke Ong berdasarkan petikan yang diberi. Lengkapkan jadual berikut. Okey, okey, contoh. Contoh, tengok yang pertama. Tauke Ong seorang lelaki yang amanah. Okey, contoh dia apa dia? Bukti dia. Bukti dia ialah, okey, kamu tulislah kamu tulis di sini. Okey. Beliau melaksanakan amanah arwah siapa? Arwah ayah Haikal ya. Okey, ayah Haikal yang memintanya. Okey, tulis yang memintanya menguruskan semua tanah di Baruh ya, di Baruh dan di belakang rumahnya yang ditanami pokok kelapa sawit. Ini contoh.
Nah, jadi cikgu nak kamu bagi contoh ataupun bukti ini berdasarkan teks itulah ya, berdasarkan sedutan novel 1 Silil Daksina Nizar Parman ya. Ini contoh dah lah nah. Okey, kita baca balik soalan ni. Tauqir Om merupakan seorang lelaki yang memiliki sikap yang wajar dicontohi. Huraikan perwatakan Tauqir Om berdasarkan petikan yang diberi. Lengkapkan jadual berikut. Okey. Perwatakan di sini dia bagi 3 lah nah. Dia bagi 3. Pertama, Tauqir Om seorang lelaki yang amanah. Okey. Kemudian yang kedua, Tauqir Om seorang lelaki yang menghargai jasa. Kemudian yang ketiga, Tauqir Om seorang lelaki yang peramah. Jadi, untuk nak mendapatkan jawapan ini, kamu kena baca semula bahan ini, bahan 1. Antara nikmat hidup dengan cabaran. Di sini semuanya dah ada jawapan. Kamu hanya masukkan di sini. Masukkan di sini. Contoh, Tauqir Om seorang lelaki yang amanah. Mana contoh dia? Ataupun mana buktinya? Buktinya, beliau melaksanakan amanah arwah ayah Haikal yang memintanya menguruskan semua tanah di Baruk dan di belakang rumahnya yang ditanami pokok kelapa sawit. Ya, jadi untuk soalan perwatakan 2, Tauqir Om seorang lelaki yang menghargai jasa, dan juga soalan 3 ni Tauqir Om seorang lelaki yang peramah. Cikgu minta kamu cuba dapatkan jawapan dengan membaca sedutan novel 1, iaitu Silil Daksina Nizar Parman. Okey, dah siap yang ni, kamu hantarlah kepada cikgu ya, dengan menggunakan WhatsApp ke Telegram ke ataupun kamu nak rakam pun tak apa ya. Kamu tak nak tulis, kamu rakam je. Kemudian cikgu minta kamu buat dalam buku tulis novel ya. Jangan lupa hari ni tulis indeksnya ialah indahnya kejujuran. Indeksnya ialah indahnya kejujuran. Ya. Okey. Ada soalan tak? Faham tak? Faham atau tidak? Okey. Kalau tak faham, kamu boleh PM cikgu ya. Kalau sudah faham, kamu boleh terus buat ya. Baca perlahan-lahan ya. Baca bagi betul ya, bagi faham ya. Kemudian kamu cuba ya. Kamu cuba menjawab aktiviti 3 ya. Aktiviti 3 jawab dalam buku tulis novel. Kemudian aktiviti 3 dia ada soalan, ada 1, 2, 3 bahagian. Jadi kamu buatlah ya, kamu buat, dan cikgu yakin sangat-sangat pelajar 5 SS2 ini memang boleh buat ya. InsyaAllah kita jumpa lagi ya. Selamat belajar dan teruskan belajar ya, demi masa depan kamu semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.